أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Warna spekah boleh? Ha? Oh, perempuan okey oh spekah. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 16. Baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 16, baris yang kedua daripada bawah. Yang terakhirnya 13 hari bulan 11 2023. 2 bulan lah. Tanda tau. Tanda. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan makna bersalahan itu. Dan makna bersalahan itu. Bersalahan itu yakni bersalahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala yang baharu. Bersalahan itu yakni bersalahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala perkara yang baharu. 3 perkara. Mari ke depan lah. Mari ke depan tak apa. Tak tanyanya. Mari ke depan. Rapat tak apa. Rapat. Boleh rapat lagi tu. Rapat lagi. Takut orang mari dah lambat kemudian kan. Boleh berapat. Tadi nak kiong tu. Orang panggil tak boleh nak kiong. Boleh tau. Dan makna bersalahan itu bersalahan Allah Ta'ala akan segala yang baharu. Bersalahan dengan makna tidak serupa. Bersalahan dengan makna tidak serupa. Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala yang baharu ni 3 perkara. Yang pertamanya bersalahan pada zat. Yang pertama bersalahan pada zat dengan makna tidak serupa zat Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala zat yang baharu. Itu yang pertama daripada 3 perkara. Di muka surat sebelah tu, petok yang kedua, dan bersalahan pada sifat dengan makna tidak serupa sifat Allah akan segala sifat yang baharu. Kemudian dan bersalahan pada perbuatan dengan makna tidak serupa perbuatan Allah akan segala perbuatan yang baharu. Jadi bersalahan ni pergi kepada 3 perkara. Mukhalafah pada zat, mukhalafah pada sifat, mukhalafah pada perbuatan. Ini sifat yang keempat daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf
mengetahui serta berpegang secara tafsil, secara terperinci, secara detail, secara halusi. Selepas daripada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta berpegang secara ijma', secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Dalil ada alam ini. Itu wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta i'tiqad secara ijman, secara ringkas, secara kasar. Hak sifat 20 ni secara tafsil atas jalanan Imam Maturidi, atas jalanan yang rajih, yang kuat dalil, jalanan Imam Asy'ari, yang wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara tafsilnya 13 sifat. Sifat wujud sampai ke sifat kalam. Tapi masyhur kitanya 20 sifat. Jadi hak 20 sifat ataupun 13 sifat ni wajib mengetahui serta berpegang secara tafsir. Kena perici molek lah. Sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih ni. Mukhalafah pada zat, mukhalafah pada sifat, mukhalafah pada perbuatan. Kena perici molek-molek. Nanti sifat yang keenam, wahdaniyah. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Sama juga, kena perici molek-molek, kena perhalusi molek-molek. Mukhalafah pada 3 perkara dengan wahdaniyah pada 3 perkara. Ada hak baru siapa? Speaker ni bunyi luar tau. Luar bunyi tau. Tak bunyi luar. Masuklah apa masuk. Masuk. Masuk duduk depan ni. Masuk duduk depan ni tak apa. Masuk duduk depan. Mari masuk. Dah pada ni boleh ni. Depan boleh duduk depan. Boleh dah. Masuk dah. Dapat dah tu boleh tu. Yelah nak tunggu 2 bulan lagi Ramadan. Ramadan pula 2 bulan. Jadi 6 bulan lah kalau tak kena gaya. 6 bulan. Setengah tahun. Tengok dulu malam ni macam mana. Yelah. Dia macam sakok sikit lah. Orang perempuan pula. Belah belakang tu macam mana. Belah tepi ni tak apalah. Belah belakang ni. Orang ni tanya perempuan pula lah macam mana. Dia tak selesa satu. Tak jadi juga. No. Nak kena tu juga. Ekong ada tau. Ada ekong? Ada. Kipas lagi, ekong lagi. Tak ada orang luar pun. Mana tu imam tadi? Hidup luar senang dia boleh. Arah. Bersalahan pada zat. Tidak serupa zat Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala zat yang baharu. Tidak serupa zat Allah akan zat yang baharu. Zat Allah, zat yang baharu. Tu nama sama-sama zat tu tak apa. Dia muwafaqah sama pada nama tak apa. Sama pada nama. Allah ada, makhluk ada. Allah kekal, makhluk syurga, neraka, penghuninya kekal. Pandai ni. Itu sama pada nama.
Itu tak apa. Allah pemurah, penyayang. Orang pun pemurah, penyayang. Pemurah dianya. Hak Nabi kata as-sakhiyu. Orang yang pemurah. Pemurah. Ibu yang penyayang. Maha pemurah Allah Ta'ala. Maha penyayang Allah Ta'ala. Jadi serupa tak? Dia muafakah pada nama. Zat Allah. Zat segala yang baharu. Sama-sama zat. Nanti sama-sama sifat. Nanti sama-sama perbuatan. Tapi tak serupa. Tapi zat sifat Allah yang qadimah sifat. Sifat yang baharu, yang hadisah, yang baharu sifat. Perbuatan Allah yang memberi bekah. Perbuatan yang baharu tidak beri bekah. Tapi nama sama-sama perbuatan. Makna muafakah sama pada nama. Itu tak ada masalah. Tapi tak serupa pada hakikat dia. Tak serupa antara zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah dengan segala zat, sifat, perbuatan yang baharu. Tak serupa. Wujud Allah dengan wujud segala yang baharu. Tak serupa. Wujud Allah, wujud yang wajib. Wujud yang baru, wujud yang jaiz, yang harus. Kekal Allah Ta'ala. Kekal syurga neraka. Bunyi kekal lah. Tapi kekal syurga neraka tu kekal yang harus je. Allah yang mengekalkan. Harus pada akal. Allah membinasakan kembali. Harus pada akal. Tapi pada syarak. Wajib kekal syurga neraka. Kerana Al-Quran sudah nyatakan. Wajib pada syarak ataupun wajib pada akal aridi bicara dahulu. Tapi dari segi hukum akal yang zati, yang asal, kekal syurga neraka harus. Kekal Allah wajib pada akal. Kekal syurga neraka harus je. Harus akal zati. Bila Quran menyatakan syurga neraka dikekalkan, barulah naik setangga lagi. Syurga neraka wajib akal aridi. Kekal. Kerana Quran menyatakan syurga neraka kekal. Badat ni. Jadi tak samalah di situnya. Antara kekal Allah Ta'ala, kekal syurga dan neraka. Bersalahan pada zat dengan makna zat Allah Ta'ala bukannya jirim. Zat Allah Ta'ala bukannya jirim yang bertempat. Zat Allah Ta'ala bukannya jirim yang bertempat. Dia apabila jirim, maka pasti bertempat. Jirim pasti bertempat. Dia jirim jisim. Dia jirim jisim. Dia jirim jisim ni umum khusus lah. Kan ni? Tengok dulu kan ni. Masuk dulu. Ada lagi? Masuk mana boleh Pak Ding? Masuk ke depan. Pak Ding tunggu muka pintu tak masuk orang lain. Ni Pak Ding nak sandar belakang ni, boleh sandar Pak Ding. Suka. Taklah nak sandar boleh sandar dah. Dia kata mak 30 orang. Dia kata lebih dah ni. 50 dah kita ni. Tengok orang lelaki. Ada keopan lagi. Dia jirim jisim ni. Dia umum khusus lah. Dia jirim umum sama ada besar ataupun kecil. Jirim besar ataupun kecil. Adapun jisim ni hak besar je.
Jisim, benda yang bertongkol, yang boleh dibahagi dua, tu jisim. Dia jirim ni hak besar, boleh panggil jirim. Jirim jisim. Kalau hak kecil, dia panggil, boleh panggil jirim juga. Jirim piri ataupun jauhar piri. Jirim, jisim. Tapi disebut jirim di sini sebab dia umum. Hak besar panggil jirim serta jisim. Hak kecil pun panggil jirim juga. Yang mana jirim ni dia berbentuk, dia bertempat, berjihad. Tu jirim. Dia bertempat, dia berjihad. Di jirim termasuk jisim yang latif. Jisim yang latif. Jisim yang latif ni jisim roh, latif, halus. Jisim malaikah, jisim yang latif, yang halus, yang kasih dan kasar ni macam tubuh kita. Jadi jirim jisim dia bertempat. Malaikah bertempat sebab dia jirim jisim, dia bertempat. Kemudian satu laginya antara bicara di sini bicara zat, bersalahan pada zat. Zat Allah dipanggil zat. Zat yang baharu jirim jisim ni panggil zat juga. Makna dia zat ni umum. Zat Allah yang qadim panggil zat. Zat makhluk yang baharu boleh panggil zat. Adapun jirim jisim hanya kepada zat yang baharu. Ni istilah ilmu lah. Makna kita ni zat boleh. Panggil jirim jisim pun boleh. Ni tubuh kita ni. Zat pun boleh. Jirim jisim pun boleh. Mai ke depan ni. Mai ke depan ni. Boleh rapat. Bapak ke depan. Boleh. Tak ada luar dah. Siapa? Nak street ke masjid ke tu? Nak street ke masjid, nampak? Nak street ke masjid? Boleh masuk gitu, boleh masuk gitu. Ada, lupa. Dia zat jirim jisim. Zat dengan jirim ni, zat ni umum. Zat yang qadim, zat Allah panggil zat. Zat yang zat makhluk, zat yang baru boleh panggil zat. Tetapi zat Allah tak boleh panggil jirim. Zat makhluk boleh panggil jirim. Jadi maknanya zat umum, jirim jisim khas kepada yang baharu sahaja. Begitu juga dengan sifat dan arak. Tapi kita ni arak ni jarang bunyi tau. Kalau jirim jisim ni orang belajar sains tau. Tu kan belajar fizik. Kimia. Dah fizik kat mana? Kimia kat mana? Sains kat mana? Adik-beradik? Anak-anak dia? Kimia tu tau. Tanya Suk lah. Suk tahu. Suk kimia tu. Tahu. Dan jirim jisim ke apa? Orang belajar kimia. Jirim jisim apa? Arak tak ada lah. Arak tak ada. Dah kita pun jarang dengar perkataan arak. Al-a'rad al-bashariyah. Itu biasa dengar tu.
Sifat yang harus bagi Rasul. Rasul bersifat dengan al-a'ra' al-bashariyah. Sifat-sifat yang baharulah a'ra' ni. Al-bashariyah, yang bangsa kemanusiaan. Itu a'ra'. Jadi, sifat yang qadimah panggil sifat. Yang hadisah, yang baharu panggil sifat. Tapi, a'ra' hanya boleh panggil kepada sifat yang baharu. Sifat Allah tak panggil a'ra'. Sebab a'ra' ni sifat yang baharu yang ada di jirim yang baharu. Atau a'ra'. A'ra' ni sifat yang baharu yang ada di jirim yang baharu. Adapun sifat boleh pergi kedua. Sifat yang sedia kala, yang ada di zat yang sedia kala, boleh panggil sifat. Sifat yang baharu, yang ada di zat yang baharu, boleh panggil sifat. A'ra' hanya sifat yang baharu, yang ada di jirim yang baharu. Adapun sifat, dua-dua boleh pergi. Sifat boleh pergi kepada sifat yang sedia kala, yang ada di zat yang sedia kala. Sifat yang baharu, yang ada di zat yang baharu, yang boleh panggil a'ra', sifat yang baharu, yang ada di jirim yang baharu. Gitu. Jadi samalah antara zat dengan jirim, sifat dengan a'ra'. Zat ni umum, sama ada zat yang sedia kala, zat Allah. Adapun zat yang baharu, zat makhluk. Tapi zat yang baharu boleh panggil jirim jisim. Mana zat kita yang baharu ni, panggil zat boleh, panggil jirim jisim pun boleh. Adapun zat Allah tidak boleh panggil jirim, tak boleh panggil jisim. Sebab jirim jisim ni kena kepada zat yang baharu, yang bertempat, yang berjihad. Jirim jisim kena kepada zat yang baharu, yang bertempat, yang berjihad. Bersalahan pada zat dengan makna zat Allah Ta'ala bukannya jirim yang bertempat. Walaupun di mana tempat. Walaupun di mana tempat. Dan makhluk ini semuanya jirim yang bertempat. Kalau begitu tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu bertempat di mana-mana tempat. Maka jika didapati di dalam Quran atau hadis barang yang memberi waham, memberi samar, menyerupai dan bertempat, maka dinamakan ayat itu ayat mutasyabihah. Dan hadis yang mutasyabih. Cuba hadis yang mutasyabihah juga sini. Dan hadis yang mutasyabihah. Oh, jadi dalam kitab Al-Misbahul Munir ni terus pergi kepada bicara poin yang bertepatan dengan semasa. Poin yang bertepatan dengan semasa. Adapun ayat dalam kitab Faridatul Fara'id berbeza sedikit. Ayat dan kitab Faridatul Fara'id, dia hanya bicara jirim, jisim makhluk ni. Dia tak bicara bertempat ke tidak bertempat. Dia tak bicara. Dalam kitab Faridatul Fara'id. Adapun dalam kitab Al-Misbahul Munir ni, dia terus pergi pada bicara poin semasa. Hak timbulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat. Itu mustahil sama sekali. Bertempat tu mustahil sama sekali. Sebab bertempat adalah jirim, jisim yang baharu, yang bertempat. Adapun zat Allah tidak serupa dengan zat jirim jisim yang baharu, maka zat Allah tidak bertempat. Adapun makhluk ini sekaliannya, yang berjirim berjisim ni,
pasti bertempat. Pasti bertempat. Zat Allah tidak bertempat. Walaupun di mana tempat. Tempat tu di bumi ke, di langit ke. Hak ni nak kena kemah molek lah. Tambahan pula timbul sekarang. Allah bertempat yang selayaknya. Di situ. Bukan bertempat yang selayaknya. Bertempat tu tak layak dah. Bertempat tu tak layak dah. Tiba-tiba bertempat yang selayaknya. Bertempat tu tak layak bagi Tuhan. Ada ni. Lepas tu ayat hadis. Tu dia pembicaraan pecah pada dua jalanan. Tapi hak mula-mula tu. Bertempat ni. Makhluk. Kemudian pula. Pegangan kita simple saja. Pegangan kita simple. Sebagaimana Allah sediakala zat dan sifat Allah, zat dan sifat Allah begitulah kekal selama-lamanya. Zat dan sifat Allah tidak berubah. Maka sediakala pasti Allah tidak bertempat. Tak boleh nak pergi, tak boleh nak pergi. Jangan timbul pula ada Allah bertempat sediakala. Bertempat di tempat yang kodim. Tu dia larat dah terjadi. Tu larat tu. Dah pernah timbul ni. Masih lagi ada dalam rakaman ni. Orang ni hidup lagi ni. Orang yang ada title tinggi. Timbul persoalan. Kalau Allah bertempat di arah baharu. Sebelum ada arah, Allah bertempat di mana? Dia punya jawapan dia ni beres. Pada beres? Tak tanya dah. Segitulah. Jawapan yang bernas. Dia panggil jawapan yang mantap lah. Maknanya jawapan dia beri ni beres. Tak mesti dah. Tak akan timbul dah soalan di kemudian. Jawapan dia tu. Mana hebatlah jawapan dia. Hebat jawapan dia nya. Allah bertempat di tempat yang qadim. Dia pergi situ pula. Selepas arah dijadikan, Allah pindah berapa kali. Dari tempat yang qadim berpindah kepada tempat yang aras. Gitu. Kita tak mau bicara tu. Bicara ada sesuatu yang qadim selain Allah, itu pegangan yang kufur. Maknanya kalau tempat tu qadim, berarti tempat tu bukan makhluk Allah. Ada benda yang bukan makhluk Allah. Ni berat. Ni berat. Ada benda yang bukan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni lagi berat. Dia mari timbul jadi dia. Orang apa ni? Dia melarat jadinya. Allah bertempat di tempat yang qadim. Kita berpegang sebagaimana Allah sedia kala. Kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Tu hadis sahih Bukhari. Kita nak erti hadis itu, dah pegangan kita gitulah. Ada Allah Ta'ala dan tidak ada setelah selain daripada Allah. Memanglah yang qadim hanya Allah. Sebelum Allah jadikan makhluk, ada tak selain dari Allah? Tak ada lah. Sebab yang qadim hanyalah Allah. Jadi ada Allah dan tidak ada setelah Allah. Kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Dan tidak ada sesuatu selain daripada Allah. Itu jelas. Itu hadis sahih Bukhari. Ada hadis kana Allah wala makan wa huwal an ala ma alaihikan. Hadis tu ulama hadis dia keluar bagai-bagai pandangan lah. Sama ada hadis tu sabit ke tidak. Hadis kana Allah wala makan wa huwal an ala ma alaihikan. Hadis itu ulama berbeza pandangan status hadis.
Tetapi walaupun ulama berbeza pandangan status hadis, tetapi makna hadis menepati makna hadis Bukhari, kanallah walam yakun syai'un ghairu. Boleh gok lagi. Mata mari depan lagi. Mari depan lagi boleh. Boleh. Serik mu depan nak mari. Ada. Oh, minggu ni rapat duduk. Boleh lagi tu dia hijah balik. Dia pihak masjid nak tengok dulu malam ni macam mana. Lepas tu dia nak susun balik lah. Nak atur macam mana. Tu kata kalau dok kau lepas daripada Ramadan. Jadi 6 bulan tak ada. Mana kena usahakan jugalah. Mana? Tu kena panggil orang ramai-ramai lah tu. Tu kau kan kena 1000 orang. Kena 1000 orang kena akut ngebah. Baru padam. Jadi hak hadis kan Allah wala makan wa huwal an ala ma'alahikan. Ada Allah Ta'ala dan tidak bertempat. Dan ia Allah sekarang. Selepas Allah Ta'ala menjadikan tempat atas sebagaimana Allah pada sedia kala. Tidak bertempat. Tapi hadis itulah status dia. Tapi makna hadis ni bertepatan dengan hadis Sahih Bukhari. Kan Allah walam yakun syai'un ghairu. Yang memang akidah kita. Yang memang akidah kita. Yang ada sedia kala hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah jadikan sesuatu, tidak ada melainkan hanya ada Allah. Itulah pegangan. Aras tak ada. Langit bumi tak ada. Malaikat semua tak ada belaka. Yang ada hanyalah Allah. Jadi apabila tidak ada melainkan hanya ada Allah, ada tak tempat bagi Allah? Tak ada lah. Jadi bertepatan dengan kan Allah wala makan. Kemudian Allah jadikan arash. Allah akan jadikan 7 petala langit. Macam mana pula lepas Allah jadikan arash? Wa huwal an ala ma'alaikan. Allah Ta'ala sekarang sebab Allah Ta'ala jadikan tempat sebagaimana Allah sedia kala. Allah tidak berubah, Allah tidak terkesan daripada makhluk Allah telah jadikan. Itu sahaja pegangan kita. Simple sahaja. Ini berkait dengan zat Allah yang memang syarak melarang kita berfikir. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Fikir kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan fikir berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu ayat hadis baru kita bicara pula kemudian. Kita ambil di permulaan dahulu. Ambil di permulaan. Bagian kitanya sebagaimana Allah sediakala. Allah kekal selama-lamanya. Zat dan sifat Allah tidak berubah, tidak terkesan daripada makhluk yang telah jadikan. Situ saja. Kemudian ayat yang kesamaran dengan tempat bukan hanya istiwa atas aras. Ayat Allah wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Ia Allah di langit dan di bumi. Lepas tu ayat yang zahirnya kesamaran seperti Allah di bumi banyak laginya. Allah hampir, Allah bersama. Banyak lagi ayatnya. Bukan hanya istiwa atas aras. Ayat yang kesamaran dengan tempat. Tapi belum lagi pada ayat tu, kita mati di akidah kita asal. Akidah kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu akidah kita. Allah ni Rabb bagi sekalian alam. Allah Rabb, Tuan. Bagi sekalian alam. Allah Rabb, Allah Tuan. Alam semuanya adalah marbub kepada Allah. Yang dimiliki, yang direntahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marbub, bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Rabb, Allah Tuhan bagi sekalian alam. Alam ni bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Lepas tu kalau kita ni ngaji ngetuk-tuk guru, ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lah kita baca sokmo. Dari mana dalil Allah tidak bertempat? Tu dalil dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terdengar mula-mula, kok mana pula? Kok mana? Ayat tu cerita Allah Rabb, Allah Tuhan bagi sekalian alam. Alam makhluk yang baru semuanya marbuk kepada Allah. Yang direntahi, yang dimiliki oleh Allah, bukan tempat bagi Allah. Itu hak Fatihah. Ayat yang lain pula, wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Tu lagi tegang. Allah Rabb, Allah Tuhan bagi arah yang agung. Arah ni marbuk kepada Allah, bukan tempat bagi Allah. Tapi wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin lah. Dia gitu. Dia tak ada ni. Dia mudah-mudah sangat je. Mudah je dalam bab ni. Sebab faham, pegang. Lepas tu jangan duk fikir korek. Lepas tu hak ayat yang mutasyabih, barulah. Jalanan ahli sunnah, salafnya macam mana, khalafnya macam mana. Salah ni as-salafus soleh lah. Di 3 kurun yang pertama. Khalaf ni bermula kurun yang keempat. Itu ulama khalaf. Jadi bukannya jirim yang bertempat walaupun di mana tempat. Dan makhluk ini semuanya jirim. Sebab tiada makhluk yang bukan jirim. Semua makhluk ni berjirim. Di jirim makhluk ada Arab. Dan makhluk ini semuanya jirim. Jirim yang bertempat. Jirim yang bertempat. Kalau begitu, tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu bertempat di mana-mana tempat. Sebab bertempat ni lazimnya daripada berjirim. Berjirim ni kena kepada zat yang baharu, zat makhluk. Kalau begitu tidak boleh dikatakan Allah itu bertempat di mana-mana tempat. Ini asas akidah kita. Dia nak pergi pada bertempat, barulah bertempat yang selayaknya. Itu jadi masalah. Dia ambil bertempat dahulu, barulah yang selayaknya. Tempat macam mana? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru nak serah ke Tuhan. Hak ayat yang mutasyabihah tu, dia ambil zuhir ayat. Maka pergi pada bertempat, barulah nak serah. Tempat tu, serah kepada Allah lah. Yang tidak serupa dengan makhluk. Yang selayaknya bagi Allah. Kalau tu selayak macam mana? Sebab tak layak daripada awal. Tak betul daripada awal dah. Jadi dia panjang tarik. Tarik dia tu panjang. Tapi dia awal tu. Dia awal tu dah betul dah. Lepas tu kemudian tu dia nak kalau bertempat jadi macam makhluk. Ada bertempat yang tidak serupa dengan makhluk, yang selayaknya. Dia nak lari kemudian. Hak awal disalah. Kemudian barulah dia nak betul. Tak jadilah. Dia kena ambil di permulaan, asas permulaan tu. Zat yang bertempat adalah zat makhluk, jirim, jisim bertempat. Zat Allah tidak berjirim, tidak berjisim, tidak bertempat. Dia mati situ dulu. Maka jika didapati di dalam Quran atau hadis barang yang menyuruh memberi waham. Waham ni keliru lah. Menyerupai dan bertempat, maka dinamakan ayat itu ayat mutasyabihah dan hadis yang mutasyabihah. Dia ayat Al-Quran ni kita maklumlah.
Ada ayat yang muhkamah, ada ayat yang mutasyabihah. Sebagaimana dinyatakan di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-7 tu. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ya Allah, Tuhan yang menurunkan atas engkau ya Muhammad akan kitab, akan Al-Quranul Karim. Setengah daripada kitab Al-Quranul Karim ayat yang muhkamat, ayat yang muhkam, ayat yang teguh, ayat yang jelas makna kehendak ayat tu. Wa hunna umul kitab. Ayat muhkamah nilah menjadi induk kepada kitab, menjadi rujukan fahaman mengenai ayat-ayat yang tidak terang maksud. Ayat yang mutasyabihah, induk ibunya ambil di ayat muhkamah. Wa ukharu mutasyabihah, dan yang lainnya ayat Al-Quran, ayat yang mutasyabihah, ayat yang zahirnya pada orang kebanyakan timbul waham, samar, keliru, menyerupai Allah akan yang baharu. Dia mutasyabihah ni atas orang awam lah, orang kebanyakan. Atas orang kebanyakan ditimbullah baca ayat, memberi waham, memberi samar. Allah Ta'ala ni serupa akan yang baharu. Itu mutasyabihah. Muhkamah, ayat yang terang maksud, menunjukkan ayat tu atas apa kehendak Allah Ta'ala. Teranglah. Qul huwallahu ahad. Terang. Wa ilahukum ilahu wahid. Terang. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terang. Itu dia panggil ayat muhkam. Ayat yang muhkamah, ayat yang terang, nyata. Tak ada sama-sama ada tunya. Ayat mutasyabihah tadilah yang pada zahirnya kesamaran atas orang kebanyakan. Timbul waham, timbul ni sama dalam otak dianya. Allah ni dengan yang baharu sama pula jadinya. Di zahir dia. Itu panggil ayat yang mutasyabihah. Hadis yang mutasyabih. Maka wajib ditakwil akan dia. Supaya lepas daripada syubhat itu, sama ada takwil itu dengan jalan ijmal, seperti takwil ulama salaf, atau takwil akan dengan jalan tafsir, seperti takwil ulama khalaf. Jadi dalam kitab Al-Misbahul Munir ni disusun sesuai dengan masa kita. Dia ambil tinggi pada poin situ lalu dah. Dibahas pada permulaan lalu dah. Dan kitab Al-Misbahul Munir ni. Dia kalau hak kesamaran dengan tempat, hak masyhurnya istiwa atas arah lah. Itu hak timbul banyak disebutnya adalah istiwa atas arash. Dalam ayat Al-Quran, istiwa atas arah ni berulang 7 kali. Bukan sekali 2. Yang kita duduk dengar sokmo tu sejadah lah. Hak kita duduk dengar sokmonya, hak pagi Jumaat tu. Di dalam Al-Quran dia ada 7 tempat, 7 kali. Hak di sini dia tak datang. Hak dalam faridah didatangkan hak surah Taha ayat ke-5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu surah Taha ayat ke-5. Kita gak surah Sajadah lah. Summastawa 'alal 'arsy. Itu surah Sajadah. Yang berulang 7 kali.
istiwa atas arah. Dia ayat Al-Quran itu wajib imani. Ayat Al-Quran satu huruf pun kalau tidak imani kufur. Qaf satu huruf. Dan apa makna dia? Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang mengetahui. Oh tolak ah. Kalau makna tak tahu tolak. Satu huruf je tolak. Kapil lalu dah. Oh ayat hak ijma' lah. Kalau huruf hak ijma'. Ada juga huruf tak ijma'. Maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin. Alif lepas mim tu. Ijma' ke? Kita baca maliki yaumiddin. Mim alif. Ada qiraah maliki yaumiddin. Alif tu tak ijma'. Itu lain. Mana kalau hak ijma' satu huruf sekalipun. Dia engkar. Kapil lalu dah. Ni istiwa atas arah ni 7 kali. Wajib imani. Tapi apakah makna istiwa? Barulah pergi kepada jalanan ulama salaf, jalanan ulama khalaf. Dia sakitnya awal-awal lagi dah istiwa dengan makna duduk. Ni. Istiwa makna duduk. Tidak berpegang Allah duduk atas arah, tidak beriman dengan ayat Al-Quran. Dia gitu. Allah tak beriman Quran kafir. Bukan main-main tak main Quran ni. Kita tak kata orang kafir. Dah kata tak beriman Quran. Tidak beriman Quran ni bukan berdosa saja. Kafir terus. Tapi ia letaknya istiwa makna duduk. Quran kata duduk. Tak beriman Tuhan duduk atas arah, tak beriman Quran. Dia kata nak bahaya. Yelah memanglah istiwa ni ada makna qu'ud, ada makna duduk, makna qu'ud, julus, istiqrar. Itu di antara makna istiwa. Betul lah. Tetapi di kalangan ulama ahli-sunnah jemaah salaf ataupun khalaf tidak ada yang menterjemahkan istiwa dengan julus, dengan qu'ud, dengan istiqrar. Tidak ada. Ada ni. Istawaitu alal kursi. Mana apa? Jalastu alal kursi. Aku duduk atas kursi. Memang ada istiwa yang mana duduk. Sebagaimana dalam ayat fa iza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahillazi najjana minal qaumiz zalimin tu. Dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-28. Fa iza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki. Bila duduk oleh engkau ya Nuh dan mereka bersama engkau ya Nuh atas perah atas bahtera. Fa iza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki. Itu istiwa. Itu memang makna duduk. Sebab itu Nabi Nuh alaihissalam. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Makna duduk. Faqulil hamdulillahillazi najjana minal qaumiz zalimin. Maka kata olehmu ya Nuh, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melepaskan kami, yang menyelamatkan kami daripada kaum yang zalim. Tu. Fa iza stawaita duduk engkau ya Nuh. Itu betul. Itu mana duduk. Itu istiwa Nabi Nuh alaihissalam. Istiwa Allah Ta'ala tidak diterjemahkan dengan duduk. Jalanan salah dia akan salah diserah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalanan khalaf dia letak makna yang selayaknya. Itu je lah. Simple je. Kemudian pula hak istiwa atas arah ni, ayat yang lain pula, wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Mana? Dan ya Allah
di langit dan di bumi. Bukan di langit saja. Cuma kadang-kadang Allah duduk di arah, duduk di langit. Di arah ke di langit? Arah langit tula dia kata. Langit ada 7 lapis. Arah atas ada langit yang ke-7. Langit, arah. Arah ni umpama bumbung alam. Langit tu di bawah dia. Langit, arah. Makhluk lain-lain. Oh, arah langit arah. Oh, kata, situ tukar. Langit ada 7 lapisan. Arah makhluk Allah. Hak lain, hak paling atas itu bumbung kepada alam. Seolah-olahnya lah. Allah di langit, Allah di arah. Dia kadang-kadang bertempat ni kadang-kadang golongan terpesong ni, kami tidak berpegang Allah bertempat. Tapi apabila jalan, bertempat sungguh dah jadinya. Atau timbul tu, duduk tempat tinggi, dekat dengan Allah Ta'ala, nak banding duduk tempat bawah. Duduk tinggi dekat, duduk bawah rendah. Jauh daripada Allah Ta'ala. Kita, kalau kira hak hadis, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa sajid. Dalam hadis tu, hak dekatnya masih duduk sujud. Bukan masih duduk diri. Kalau Allah duduk atas, mana dekat? Masih berdiri dengan masih sujud. So kira atas bukit dengan bawah bukit lah. So kira tu lah. Kira kita semayang ni. Masa berdiri dengan masa sujud. Mana hak lebih dekat? Kalau Allah bertempat di atas. Masa berdiri lah. Tak, Nabi kata, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wasajid. Hak paling hampirnya hamba dengan Tuhan masa sujud, bukan masa berdiri. Lagi mana pula situ ni? Dia jadi mula-mula tu diselindung. Nyatalah. Kalau gitu Allah bertempat, Allah berjihad. Mana pun tu dia awal-awal tu disalah dah. Di awal tu salah. Lepas tu ayat Quran, dia bawa ikut dia. Ada pun jalanan kaedah 40 ni, betul di awal. Lepas tu ayat Al-Quran, baru kita bagi pada ayat. Hak golongan ni di awal tu disalah dah. Digi pada ayat, dia faham kok salah. Sebab itulah kena kaedah sifat 20. Faham hak permulaan ni dahulu, barulah pergi. Macam mana kalau didapati dalam Al-Quran dan hadis yang beri faham menyerupai dan bertempat. Nak pergi kat mana tu? Barulah hurah sama ada jalan salaf ataupun jalanan khalaf. Jalan salaf lah yang paling mudah, yang paling selamat, yang paling simple. Sebab apa? Sebab salaf dia tidak menyentuh, tak bahas pun. Tidak berpegang dengan zahir ayat. Tapi mereka tak bahas. Mereka terpada dengan hanya menyucikan Allah daripada serupa dengan makhluk. Lepas tu mereka diam, mereka tak bahas. Serah makna kepada Allah. Itulah jalanan yang rajih, jalanan yang kuat dalil, jalanan yang muktamad. Memanglah. Takkan kita nak buat banding jalanan salaf dengan jalanan khalaf. Mestilah yang salaf yang terbaik. Mana mungkin yang kemudian terbaik. Tetapi jalanan khalaf, jalanan yang sesuai dengan orang pada masa kemudian. Sebab dia boleh menjelaskan makna yang selayaknya. Letak makna-makna bertepatan dengan kehendak Allah Ta'ala. Bertepatan dengan ayat muhkamah yang lain. Ada ni. Jalanan salah, ayat muhkamah, serah kepada Allah. Berpegang dengan ayat yang mutasyabihah, serah pada Allah. Berpegang dengan ayat muhkamah. Ulama khalah kemudian ni, ayat mutasyabihah,
letak mana yang selayaknya yang bertepatan dengan ayat muhkamah. Jadi tak lari daripada jalan salah. Faham tak? Lepas tu kita baca balik kitab ni. Jalanan salah, dia serah makna kepada Allah. Lepas tu berpegang dengan ayat-ayat yang muhkamah. Ayat yang terang maksud. Jalanan khalaf, jalan kemudian, ayat yang mutasyabihah ni letak makna yang selayaknya. Istiwa atas arah, Allah memiliki arah. Itu makna wahuwa Rabbul Arsyil Azim. Allah memiliki arah. Allah memerintah arah. Jadi ayat istiwa ni dia datangkan makna yang selayaknya dengan ayat yang muhkamah. Jangan salah dah. Istiwa atas arah ni jangan duk kosek lah. Lepas tu berpegang dengan wahwa Rabbul Arsyil Azim. Pegang tu. Ni yang kosek. Faham tak? Jangan khalaf. Istiwa atas arah yang ambil makna selayaknya. Tapi makna tu bertepatan dengan ayat yang muhkamah. Wahwa Rabbul Arsyil Azim. Tak lagi. Tapi salah ayat mutasyabihah jangan kosek. Lepas tu pegang ayat muhkamah wahwa Rabbul Arsyil Azim. Kalau kira-kira balik, hak tulis je. Hak tulis je. Ada ni. Antara hak jalanan salah dengan khalaf. Pegangan sama. Sama-sama menyucikan Allah daripada serupa dengan makhluk. Sama tu. Ulama salah pegang ayat muhkamah. Ulama khalaf ayat mutasyabihah. Datangkan makna selayaknya yang bertepatan dengan ayat muhkamah. Gitu jelah. Tapi jalanan yang lebih jelas, lebih nyata, lebih sesuai dengan pada masa kita memang jalanan ulama khalaf. Untuk umum, untuk kita sendiri-sendiri, akidah kemah, pegangan kemah, pegang dengan jalanan salaf. Itu je lah. Serah makna kepada Allah. Tapi pegangan kita sama je lah. Sebab kita berpegang dengan ayat muhkamah. Ulama khalaf, ayat mutasyabihah tu, didatangkan makna yang bertepatan dengan ayat muhkamah. Dia pergi situ je. Tapi kalau kemah molek, pegang jalanan ulama salaf. Gitu. Tapi untuk umum, jalanan khalaf, jalanan yang lebih sesuai. Habislah. Maka wajib ditakwil akan dia, akan ayat yang mutasyabihah, supaya lepas daripada syubhat itu sama ada takwil itu dengan jalan ijmal, seperti takwil ulama salaf, atau takwil akan dengan jalan tafsir, seperti takwil ulama khalaf. Wallahu a'lam. Lepas tu macam mana percubaan kita malam ni? Berjaya? Berjaya? Orang lelaki, orang perempuan macam mana? Perempuan padat? Dia belah belakang tu tak boleh 15 orang, 20 orang. Lepas tu belah belakang tu spekar. Dia duduk satu, spekar satu. Hak ni hak masa belajar. Lepas tu masa semayang, kalau ada tikar, kita apa keluar je masa semayang. Semayang 2 kali apa, tak ada balik dah lah. 2 kali balik. Mana tu imam? Mana kan kalau ada di tikar, sambung pas luar. Mana tak, mana kau perempuan boleh ke? Mayang tak apalah tu, hak kelas, nak kelas. Belah belakang tu, belah halik tu. Belah halik belakang tu, belah pejabat. Tak apa, dia pihak masjid kata dah, malam ni dia nak tengok dulu. Lepas tu dia nak atur macam mana pula lah. Untuk kelas dan juga untuk solat isyak kita tu lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.